Countdown. Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, dimulakan dengan lafaz segala puji bagi Allah, kita dapat bersiaran langsung di petang Jumaat yang barakah ni 3.30 bersama program motivasi segmen Boost Up Yourself bersama saya Cikgu Syazwan di sini. Kita ada Cikgu Nur Fatimah, Cikgu Tina dan Cikgu Kang. Yang paling penting, kita bersama kita punya penceramah yang memang WOW. Wow. Encik Muhammad Huzairi bin Haji Ahmad. Apa khabar Cikgu Huzairi? Khabar baik. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ada kat mana Cikgu Huzairi tu? Saya di rumah. Di rumah. Okey, selamat datang diucapkan kepada barisan pengurusan Akademi YouTuber, rakan-rakan sahabat Ayu, warga pendidik, anak didik yang dikasihi para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat dan seterusnya ke majlis wacana ilmu, wacana ilmiah Akademi YouTuber Motivasi Wow yang kali ke-14. Tajuk kita pada hari ini adalah Anugerah Terindah. Anugerah terindah yang memang terindah lah. Nanti kita tengok apa yang terindah tu memang saya antara yang boleh mengatakan idola lah kepada Cikgu Huzairi ni. So saya perkenalkan diri saya Cikgu Nur Syazwan bin Zulkifli ataupun panggilan pendek je Cikgu Syazwan. Daripada Akademi YouTuber selaku moderator untuk majlis pada petang yang penuh barakah ini. Saya sebagai guru muzik yang bertugas di SK Payubungo Kuantan Pahang Darul Makmur. Sebelum kita mulakan tirai majlis kita pada petang ini, kita mulakan dengan marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Sidang penonton sekalian, amin ya rabbal alamin. Wacana ilmiah Akademi YouTuber Motivasi Wow. Kali ke-14 Anugerah Terindah merupakan majlis motivasi kepada semua lapisan masyarakat. Justru itu ingin saya pesankan kepada diri saya dan kepada semua penonton agar kita dapat bersama-sama menumpukan perhatian kepada penceramah kita, Cikgu Huzairi yang sangat wow dan awesome ini. Untuk makluman semua, majlis pada petang ini merupakan salah satu program khas yang dianjurkan oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama e-didik
Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, insya-Allah para penonton sekalian akan diapresiasikan dengan sijil peringkat kebangsaan atas sokongan dan perlibatan dalam program kali ini. Okey, link sijil akan diberikan di penghujung siaran ini. Suka saya ingatkan dan sila ambil perhatian. Borang ini akan diberi setengah jam semasa bengkel dan bertahan setengah jam selepas bengkel. Selepas dari waktu itu, tiada lagi pengumpulan data untuk sesi ini akan berlaku. Pastikan sidang penonton hanya menggunakan email e-didik sahaja untuk penjanaan sijil. Para penonton boleh memohon email e-didik dengan melayari portal getmail.edidik.my. Okey. Baik, dan untuk pengetahuan semua, Akademi YouTuber juga sedang rancak membantu kita semua dengan tuition online secara percuma dengan platform live di YouTube untuk semua pelajar di seluruh negara dari sekolah rendah, sekolah menengah, dari tahun 1 hingga ke pra-universiti dalam pelbagai subjek dan program. Untuk mendapatkan maklumat penuh dengan jadual kelas tuition ini, boleh layari portal Akademi YouTuber di www.akademiyoutuber.com. Okey, tanpa kita melengahkan masa, saya baca sedikit biodata tentang penceramah kita pada hari ini. Okey, beliau bernama Muhammad Huzairi bin Ahmad yang dilahirkan pada 26 Disember 1976. Negeri kelahirannya adalah Negeri Sembilan. Saya tak nak baca yang lain. Okey, Cikgu Huzairi ni saya kenal ketika kita orang, mana cikgu, kita lawan keyboard bersama-sama. Pada tahun 2019 betul Leo? 2019. Saya memang takut time tu. Sebab Cikgu Zairi cakap, kita mana ni saya nak lawan dengan dia kan. Kita dah tahu dah Cikgu Zairi orang kenal dari segi muzik. Tapi itulah, dia kata pengalaman jumpa kawan, dah banyaklah saya belajar dengan dia kan. Okay cikgu. So tanpa saya nak buang masa lagi, kita ada 1 jam bersiaran. Kita teruskan bersama Cikgu Zairi tentang sharing dia hari ini, tentang sharing yang wow sangat daripada dia, iaitu tajuk kita Anugerah Terindah Dipersekilakan. Cikgu Zairi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Ya, saya Cikgu Muhammad Huzairi Haji Ahmad, ya. Seorang guru, ya, seorang penulis, ya, seorang pemuzik, dan boleh saya katakan saya juga adalah pengasas, ya, pengasas kepada guru OKU Malaysia, ya. Ini, ya, pengasas kepada guru OKU Malaysia, t-shirt guru OKU Malaysia. Ya, saya mengumpulkan kesemua orang kurang upaya pendidik di Malaysia ni untuk disatukan di bawah satu bumbung, ya. Kami letakkan di dalam WhatsApp untuk sama-sama berkongsi untuk memberi semangat kepada rakan-rakan yang lain, ya. Pada mulanya apabila saya jadi guru, saya ingatkan saya je yang guru orang kurang upaya, kan. Tapi bila dah lama saya mula tengok, ya, saya dah ke sana ke sini dan saya pun rupanya ada guru-guru OKU Malaysia yang lain, ya. Jadi saya timbul idea, saya mengumpulkan semua guru-guru OKU Malaysia ni. Ada dah setakat ni dalam satu grup tu ada dalam 60 lebih, ya, dan berbagai masalahnya, ya. Ada yang masalah penglihatan, ya, masalah pendengaran, ya, masalah fizikal, dan juga berbagailah masalah-masalah orang kurang upaya ni, ya, yang jadi guru, yang sejak daripada lahir, dan ada yang lahirnya normal tapi petang kemudiannya mengalami kemalangan, ya, seperti saya, ya. Saya pada mulanya normal, lahir sihat walafiat, ya, bersukan, semualah apa yang saya tak pernah buat. Saya suka, ya, seronok kehidupan yang sangat seronok sebagai remaja, ya. Tapi apabila menjelang umur saya 24 tahun, saya
nak habis dah belajar, tinggal lagi praktikum terakhir. Saya telah diberi anugerah ya. Saya rasa bukanlah musibah tetapi anugerah ya. Anugerah yang dikatakan untuk saya seperti diberi peluang kali kedua. Macam kalau kata Nabila Razali tu, ya macam tu lah, lebih kurang lah. Diberi peluang kali kedua untuk lahir semula sebagai Muhammad Huzairi yang baru. Ya, bukanlah saya nak cakap yang sebelum tu saya mm, tak adalah pencapaian apa-apa, tapi kali kedua selepas saya menjadi orang kurang upaya, saya ingat dunia ni gelap. Ya, saya pun ingat saya akan diberhentikan daripada pengajian ya, untuk menjadi guru tu memang langsung tidak terfikir oleh saya. Ya, saya mungkin akan menghabiskan hidup saya di atas tilam ya, di sebuah bilik. Pada mulanya 2 tahun saya kemurungan, saya tak mahu keluar rumah ya, sebab banyak sebelum berlaku peristiwa ni uh, sangat menyayat hati ya, di mana saya pun uh, berlaku ni pada 14 hari bulan 12 1999 ya. Tahun Oh, 1999 tu saya baru bertunang berapa bulan. Saya pun dah fikir nak habis dah, saya nak sulung, saya harapan keluarga ya. Saya fikir kehidupan keluarga kami yang susah ni akan berubah dengan saya akan jadi seorang guru dan dapat membantu ya adik-adik saya untuk bersekolah, untuk terus pekerjaan. Tapi apabila saya jatuh, mak menggunakan kewangan tu dengan ayah ya, sampai menjual sebuah rumah untuk mengubati saya dan adik saya pun yang perempuan, keduanya usaha SPM yang bagus tapi dia mengalah untuk sambung pelajaran. Jadinya memanglah sangat-sangat sedih dia ya. Orang kata pertarungan secara dalam diri saya ya. Kadang-kadang saya tak mahu nak mak ayah saya ya, orang lain tengok saya ni sedih. Tapi sebenarnya hanya Allah saja yang tahu hati saya. Bila malam hari ya, ada kala bila tak ada orang, masa itulah saya akan melepaskan kesedihan tu ya, dengan linangan air mata ya. 2 tahun tu memang sangat-sangat yalah lama lah jangka masa ni yalah Cikgu Zairi. jangka masa Nak sangat naik lama. balik daripada kita jatuh, kita nak cari point. Point kat mana kita nak bangun balik semula tu. Kan? Apa contoh point yang cikgu dapat macam mana nak naikkan semula jadi macam sekarang, dulu katakan kita down, sekarang ni kita nak up balik, macam mana cikgu? Okey, saya nak ceritakan, saya memang tidak boleh langsung duduk. Doktor ya, doktor dah beritahu saya daripada hospital Taiping jatuh pokok tu, perut saya di operation, dibelah ya. Saya sampai ke hospital Ipoh selama sebulan. Lepas tu saya dihantar ke HTAA ya, Tunku Abuan Hafsan Hospital. Hampir dalam 6 bulan saya di hospital. Doktor cakap saya tak boleh duduk. Kalau tidak operation, bubuh besi ya di belakang, barulah besi tu akan menyokong tulang belakang. Allahu Akbar, saya kata habis Oh, ya kehidupan saya betul ni. betul. Ya, saya pun tak tahulah sebab masa tu kita tak ada zaman Facebook, apa kita tak tahu. Kita hanya keseorangan saja dan kita mencari arah di mana kita nak bermula balik. Jadi memang kita akan rasa kita akan habis kehidupan kita tu, mungkin akan melarat. Penyakit mungkin akan riwayat akan berakhir ya. Tapi ada satu peristiwa ya, uh, ajaibnya anugerah untuk kita ya, seorang ibu ya. Saya fikir saya cari apa salah saya dengan mak ayah ke, salah dengan orang ni, saya minta maaf semua. Saya jumpa, akhirnya saya minta cakap mak saya. Saya cakap kepada ibu saya, mak, kalau saya ada salah, maafkanlah saya sebelum saya pergi. Tapi mak kata, tak pernah pun ada salah kan. Dia kata, pelik juga. Saya pun terfikir macam mana idea. Saya kata, mak ginilah mak. Orang kata tapak kaki ibu ni syurga bagi kita. Saya nak minta satu permintaan mak. Mungkin pelik permintaan saya pada mak. Ya. Saya cakap, mak cakap nak minta apa? Mak dia pun risaulah kan dengan keadaan tu. Dia kata, Ya. mak, boleh tak
saya minum, mak basuh kaki, saya nak air kaki mak. Allahu Mak saya Akbar. cakap, ya Allah. Mak cakap, mak tak sampai hati. Mak cakap nak bagi kan. Tak mak, bukanlah saya bermimpi ke kan disuruh ni. Tapi dah mana Hmm. datang rasa macam yalah macam saya terfikir. Dan mak saya pun dah beberapa kali saya minta, akhirnya mak saya buat juga. Tapi dia tak buat depan saya. Dia kata dia pergi atas, dia ambil satu dia punya cawan. Dia datang kepada saya dengan secawan yang berisi air lah. Kata mak dah buat. Ya. Saya pun tanpa berlengah, saya selawat. Ya, kita orang Islam, saya Al-Fatihah. Saya minum air tu. Ya, tak sampai seminggu, saya boleh duduk. Ajaib. Ya. Alhamdulillah. Memang ibu tu lah orang kata. Yalah, syurga di bawah tapak kaki ibu. Ibu tu kalau doa dia tu terus kan. Saya boleh duduk dengan doa dia, dengan apa saya minta tu saya minum, badan saya terus segar. Jadi ringan. Saya memang tak boleh duduk menjadi. Jadi saya pun boleh duduk dengan bermula dengan duduk tu lah. Bermula dengan permintaan saya kepada ke ibu tu lah. Oh, saya rasa diri saya yang kemurungan tu, diri saya yang tak mampu tu, apabila saya minum air dengan ialah keizinan Allah, saya jadi sihat badan. Saya pergi ke hospital, saya tunjuk pada doktor, saya siap pinggang kuat. Doktor kata, macam mana awak boleh duduk? Awak sepatutnya operation, lagi teruk kecederaan. Dan sampai sekarang, saya tak pernah di operation tulang belakang. Saya boleh duduk dan doktor kata, ajaib. Dia cakap gitulah, tak tahu dia cakap ajaib. Dia doktor India kan. Dia cakap ajaib ya, orang Melayu. Dia cakap lah kan, dia cakap ya, orang Melayu banyak pandai. Dia cakap gitu je. Dia kata, you tak sakit langsung? Tak berubah. Jadinya bermula pada tu, saya dah boleh duduk ya. Saya pun minta dengan Allah. Ya, bila bulan puasa saya sembahyang hajat tiap hari ya, dengan apa yang berlaku peristiwa tu, saya boleh duduk dan saya mula bersemangat. Ya, bersemangat. Dan kemudian ada satu peristiwa tu, saya dipanggil ya, oleh masa tu di Damansara, apa ni, bahagian pendidikan guru di Damansara. Kami sewa van, saya pergi ke sana untuk dia tunggu juga untuk sambung semula praktikum selama 4 bulan tu. Ya. Memang saya ditunggu ada 3 orang. Ya, dia mula-mula macam lah dia macam torture lah, perkataan yang kata macam sebenarnya dia nak tengok kita. Ya, saya masuk tu dia kata, awak kalau macam ni tiba-tiba terbuang air nak balik ke apa ke kan, awak keadaan macam ni macam mana awak nak jadi cikgu, nak jadi pendidik kan. Oh, saya menjawab lah, saya buat macam ni, insyaAllah Allah akan bagi orang sampai bila nak orang katakan macam-mana. Dia kata gini lah, tak apalah cik, kalau cik rasa saya tak mampu, saya tahu rezeki saya ada di mana-mana. Ya, bila saya nak gerak je, dia pun panggil adik, pegang bahu, dia cakap, adik, minta maaf, kami saja nak tengok adik. Dan kami rasa adik mampu untuk jadi guru. Ya. InsyaAllah adik tunggu surat, InsyaAllah adik akan dapat. Dan memang betul, tak sampai 2 minggu, ya, saya dapat di sebuah sekolah di SK Jabur Alubatu Kuantan. Ya, sekolah grade B pun tak apalah. Bila saya sampai, saya tengok tanah merah, kuartus guru jauh dengan sekolah. Ya, di situ memang saya bukanlah nak komplain, bukanlah. Lembu pun banyak, ya, taik lembu. Ya, saya kata saya dah bernazar dah. Ya, dah apa dengan mak saya. Mak kata, jom baliklah. Orang ni Saju ni bagi awak ni, mak saya dah tak bagikan duduk tempat lain. Tapi saya kata tak apa mak, saya terima sebagai cabaran. Ya, terima sebagai cabaran untuk kita lekatkan file. Ya, saya boleh mak, percaya kepada saya. Ya, jadi mak saya sampai sana, rumah pula tidak sesuai. Kuartus guru tingkat atas, rumah lama. Ya, sekolah grade B. Ya, rumah lama, lembu banyak situ. Lepas tu tak kenal pula orang kat situ, cikgu-cikgu dekat situ. Cikgu yang pentadbir tengok, kenapa hantar cikgu tak berjalan naik kursi roda kan? Allah. Tingkat atas pula tu. Jadi pentadbir pelik, macam mana dia nak jadi dia? Bukan setakat ni makcik tukang pekerja ya, swasta ya. Budak pun sampai terkeluar ikut tingkap tengok
Kamu dapat cikgu baru tapi Yelah, cikgu kursi roda. asal cikgu ni naik kursi roda kan. Pelik lah dia orang. Tak pernah tengok kan. Juga, kan. Mungkin Hmm. pandangan dia orang saya mungkin akan boleh berjalan kan. Tapi memang saya cakap saya akan lupa seumur hidup sebab doktor dia kata 2 tahun tu memang takkan, itulah masa dia bagi untuk tengok kaki kita menguik ke, kita ada kemampuan tak ada. Memang hancur. Kalau ikut history ni memang hancur berkecai tulang belakang ni. Dia urat-uratnya. Itulah doktor cakap, saya pun pelik dia. Allah Maha kuasa, kita pada Tuhan masing-masing. Jadinya kita percaya itulah. Ya, paling apa pun ibu kita, mak ayah kita ya. Lepas tu bermulalah kehidupan saya di SK Jabur ni. Sampai Okay, sana tahun 2000. Cikgu Zairi. Cikgu Zairi kalau ada PowerPoint sikit nak share ke apa, boleh kita share? Gambar-gambar ke apa? Boleh. Boleh eh. Okey, Cikgu Nur boleh naikkan PowerPoint. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Zairi. Okey, kita tengok PowerPoint yang disediakan sedikit oleh Cikgu Zairi. Okey, Cikgu Zairi boleh teruskan. Baik, okey. Ini PowerPoint yang saya buat semalam ya. Bersama kawan. Dari petang sampailah pukul 10 malam. Ya, anugerah terindah peluang kedua seorang pendidik. Sebab apa saya cakap macam tu, saya ingat saya tak ada peluang kedua dah ya. Macam dapat seolah-olah dilahirkan semula untuk jadi Huzairi yang baru. Okey, ini saya ya. Negeri Sembilan tu sebenarnya saya sebenarnya banyak di Pahang. Ya, ayah saya orang Pahang, mak saya orang Perak, lepas tu mak ayah ya, mak saya kebetulan bersalin di Negeri Sembilan tu. Saya tak reti cakap Negeri Sembilan, jadinya inilah perkawan saya di SK Jengka ya. Kursus Ihtisas, rasa sebelah ni tak nampak lagi ni. Yang apa ni, pengalaman ke apa? Sikit lagi. Okey, Okey. inilah saya di Matap Perguruan Seri Pinang, selepas tu tutup. Masa ni saya sihat lagi. Di Matap Perguruan Pulau Pinang, kami pindah ke situ. Saya sambung tapi tak sampai hajat sepatutnya tahun 2000 habis, tapi jatuh pokok. Lepas tu saya bekerja dengan diploma, dan saya pernah memohon pada tahun 2008-2007 ya, program PGSR ya. PGSR tak dapat, PGSR. saya nak sangat belajar. Ya, tak dapat. Tapi walaupun tak dapat, masa ni macam-macam saya buat. Ya. Jadinya pada 2011, program Persesuaian Guru 2011 saya dapat belajar. Ya. Bayangkanlah belajar dari sini ke Lipih. Pagi-pagi seorang-seorang naik kereta kan. Okey, memang jauh. Dan sekarang ni saya menyambung pengajian di OUM ya. Saya tengok OUM ni sesuai untuk OKU dalam program Master of Education. InsyaAllah tinggal lagi 2 semester nak habis. Ini pengalaman bertugas saya, JCC, sekolah menengah ya. Saya dah rasa dalam 6 bulan di sekolah menengah. Dan tempatan pertama saya SK Jabur, Kuantan. Dan keduanya dah SK RKTP Membaga 2, dan sehinggalah sekarang tak tahulah, saya pun ada hajat juga ya, mungkin nak berpindah ataupun nak masuk ke bahagian yang lain. Itulah saya serahkan kepada takdir di situlah di mana. Okey, inilah pendidikan saya. Kalau dia daripada ni menengah punya, Sertik, Bentul, Mamuk Raub ya. Okey, sebelah. Okay, next. Okey, saya dulu sihat walafiat ya, penuhlah dengan kegembiraan ya. Ini siapa-siapa pun orang akan pilih kesihatan ya. Duit banyak pun kalau kesihatan tak boleh, anugerah itulah paling indah bagi sesiapa pun. Okey, next. Baik, ini saya masih tingkatan 6 ya. Oh, handsome. Kasut tu mahal tu. Kasut tu mahal tu. Saya memang suka pakai Converse daripada sekolah ya. Masa ni tingkatan 6 biasalah. Lagi next. Cikgu Zairi ni dia suka pakai Converse yang latest dia warna pink. Itu trademark ya. Okey, ni dia mak berjuang ni. Saya 1997 bersama sahabat masa tu berjuang. Okey, next. Ini saya ros ya di 2 minggu di sekolah saya sekarang. Ya, ayah saya jaga sekolah ni. 2004 dia menamatkan perkhidmatan, ayah saya jaga kerajaan lah masa tu. Jadi dia cakap saya, kalau ayah jaga, kamu jadilah seorang guru. Dia kata, akhirnya saya, alhamdulillah, saya menggunakan permintaan dia.
Okey, praktikal 1998 di SK Tanjung Tokong Pulau Pinang. Okay, next. Seminggu sebelum saya jatuh pokok saya berkeluarga pergi ke Cameron Highland. Okay, next. Berikutnya saya tak mampu nak tengok gambar-gambar ni sebab 2 tahun tu gambar-gambar ni telah disuruh oleh mak ayah saya. Saya banyak gambar sebelum jatuh pokok ni. Ya, ya, ya. Saya suruhlah berani bersama keluarga ayah dan mak saya yang banyak berkorban untuk saya. Adik-beradik saya 2 tu adik perempuan saya dan 3 adik lelaki saya Ada lagi yang tak ada dalam ni. Okey, lagi next. Baik, ini kawan-kawan saya masa di ni antara ni adalah gambar tunang saya tapi rahsialah yang mana satu. Kali. Okey, saja je. Okey, senyumlah selagi mampu. Okey, next. Banyak gambar tapi saya plan. Okey, inilah tragedi 14 Disember umat Islam berpuasa Setiap kali bulan puasa saya ingat apa yang berlaku pada saya 4 hari berpuasa saya rasalah. Saya bayangkanlah mak saya mengandung masa bulan puasa duduk di hospital menjaga saya. Okey, inilah saya kurus bermula dari derita jiwa kesengsara. Saya duduk di rumah je berpakaian plekat je setiap hari. Inilah muju ada lawatan yalah keprihatinan pemimpin-pemimpin kita dulu. Okey. Next. Okey, inilah ujian ni saya terima dengan redha Inilah saya. Sekarang ni tak macam ni dah. Sekarang ni dah berkilogram dah. Dulu saya kurus je. Alhamdulillah. Mata je lah. Antara teman yang paling dekat. Gitu. Paling akrab lah. Paling akrab. Baik, ni bolehlah baca sikit. Okay, agama tu penting Agama paling penting. Tanpa agama, hidup kita tak ada apa rasanya. Susah kita nak berjaya. Okey, Halih. Next. Baik, saya kongsikan sikit yang penting apabila saya dapat jadi guru ni pada tahun 2002, 28 bulan 2 2002 2003 saya yang berkursi roda ni menjadi jurulatih untuk pasukan bola sepak SK Jabur walaupun walaupun hebat. Saya panggil ketua belia untuk sama-sama berlatih dan saya sangat rapat dengan pelajar. Akhirnya daripada sekolah tu selalu memang SK Jabur ni selalu kenalah bantai kan orang kata. Saya tu 2004 tu saya boleh bawa mereka ke separuh akhir dan kalah dengan SK Balik Makmur 0 saja. Memang wow. Memang wow. Saya tiap petang di Padang. Duduk dengan budak. Saya bagi jersey free, bagi semangat PS2 masa tu saya bagi siapa hebat boleh jadi dalam basket. Seronok lah dia bang. Saya memang dengan budak tu rapat. Jadinya mereka lah kawan saya jadinya dan rapat. Itulah pada 2005 sepatutnya guru besar kata kalau awak tak pindah saya nak bagi awak APC 2005 tapi saya nak pindah juga. Sebab tu tak ramai kan. Jadi dia tengok tak apalah APC tu. Saya tak tahu masa tu APC tu apa kan. Tak adalah ambil tahu sangat tapi bila saya pindah mak saya kata susah lari, mak nak mengulang ke Kuantan kan tiap-tiap minggu datang. Saya kesian pada mak ayah saya kata apa mak, saya pindah saya dapat SK Empat Kedua. Padahal pilihan pertama saya SK Empat Satu. Tapi dia bagi sebab kesesuaian Empat Kedua dengan keadaan saya dan saya dapat ke ni. Tiba-tiba pada tahun Hari Guru peringkat negeri 2005 saya diberi anugerah oleh almarhum Sultan Ahmad Shah. Dia bagi dan dia berpesan kepada saya dia kata kuatkan diri antara yang mengubah saya jadi apa pun dialah orang yang bertanggungjawab dan anak dia pun sekarang yang di Pertuan Agong dia cakap kat saya kuatkan semangat, awak mampu. Dan apa kata-kata dia tu tergiang-giang, masih teringat dia nak tidur apa pelik je mungkin daulat dia. Saya ambil kata-kata dia tu, jangan peduli kau orang, dia kata maju. Jadinya saya buat benda yang pertama buat, saya berterima kasihlah dengan pasukan nasyid guru besar bagi satu tanggungjawab mula-mula saya masuk saya melatih pasukan nasyid dan masa tu memang perlengkapan tak ada dengan benda apa, saya setakat nombor 4 je lah. Okey, next. Memang wow lah
petang ni kita dapat semangat lah. Kalau cikgu-cikgu yang muda yang berada di IPG sekarang tengok ni, kalau kita yang biasa normal berdiri boleh, ini kan Cikgu Zairi berkursi roda, sepatutnya kita boleh buat lebih daripada tu. InsyaAllah, ini semangat yang kita kena sedut daripada Cikgu Zairi. Okey, terus ya Cikgu. Baik, 2007 saya masih lagi dengan pasukan nasyid, beli sebuah kongga dan adalah guru besar ya masa itu Tuan Aziz, dia memberi banyak galakan ya, antara guru besar yang bertanggungjawab ya membentuk diri saya, dan akhirnya kami dapat nombor 2 ya. Patutnya boleh menang tapi pasal mikrofon tak apa ya. Budak tahun 6 agak sedih, dan tahun 2008 ya saya berusaha bersungguh ya, di masa itulah pengacara mengumumkan Johan kepada SK Magudo ya, murid-murid berlari. Masa itulah perasaan saya rasa itulah yang paling macam menang World Cup. Ya? Naik Johan Betul. banyak lagi Johan buku scrap kan. Sebenarnya banyak lagi tapi saya ambil sikit-sikit ya. Dan pada masa itulah sebelum pergi nasyid pada pagi tu, guru besar bagi satu surat. Saya tak baca surat tu. Saya ingat surat apa. Habis nasyid, malam tu saya baca, rupanya Allahu Akbar. Hari Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2008. Ya. Dia menilai seorang guru kurang upaya berkursi roda ni, dia bagi sebelum tu lagi, ada lagi tadi sebelum tu. Oh, ni ada ni Cikgu Faizul Muhammad Zairi tahun 98, saya mengajar di Mempaga 2. Sempat ke tu? Tahun 1998 saya mengajar di Mempaga 2. Cikgu Faizul Zairi. Ada ingat tak? Okey. Saya kena tengok muka. Jadinya banyaklah ya. Tak apa, nanti kita tengok balik membimbing Dr. Okay. Sebagai orang kursi roda, dapat pertama kali dibagi tanggungjawab sebagai ketua panitia ya, lepas tu Johan daerah kita dengan nasyid. Ketiga 2007 tu apa orang kata 2008 tu bila pergi negeri saya dapat nombor 3 ya, banyak pengalaman. Okay, next. Banyak lagi ya tugas-tugas dia. Okey, 2009 ya, saya akhirnya dapat anugerah guru cemerlang inovatif di Pahang, di Maran ya. Di peringkat guru malam saya dapat ya. Lagilah membakar semangat saya tu. Ya, nasyid keempat di Pahang, Johor Direct Bentong, Kopang saya pula buat Kopang selawat. Ya, patutnya dapat nombor 2 tapi tak tahulah tiba-tiba mungkin tak ada rezeki nombor 2 sebab batal ke apa kan. Budak menangis dalam bas. Daripada 2 orang riang-riang tiba-tiba menangis, saya nak menangis sekali, malulah ramai sangat cikgu lain ya. Dan saya generasi ni lah bentuk sekarang, mereka ni semuanya duduk UiTM Music. Seorang sekarang ni dah jadi cikgu muzik di SK Sedang ya, Ayub Shah Sulaiman. Seorang tu dah lebih terror pada saya dah macam komposer dah UiTM, Muhammad Izzuan. Seorang tu dah main gitar klasikal dah, Muhammad Fakaruddin. Banyak yang ambil muzik. Ya, ini generasi emas saya. Ya, lepas tu 2010 tak sangka pula ya, saya dicalonkan ya, buat macam-macam, buat galeri muzik apa semua, macam dah. Dengan tak duduk langsung ya. Pinggang ni tak tahu nak kata, tak terasa kalau kita pegang. Ya, macam-macam pergi. Akhirnya saya dibagi satu anugerah yang besar sangat pada tahun 2010 di peringkat kebangsaan. Ya, anugerah guru cemerlang OKU kebangsaan. Ya. Masa tu tanggungjawab tu sangatlah, orang kata tak sangka ya, daripada 2002 ke 2010 tu ya. Sangat-sangat masa tu fasa pertama tu lah, 10 tahun masa pertama tu ya. Dan saya secara automatik balik dilantik sebagai ketua panitia pendidikan muzik daerah ya. Masa itulah mula saya berminat dengan penulisan, menulis untuk peringkat kebangsaan, buku Pahit Manis di Bumi Tok Gajah. Ada bermacam-macam ya, semua saya ceritakan tentang anak didik ya. Dan 2011 guru saya kata minta guru cemerlang. Alhamdulillah dapat guru cemerlang ya. Masa tu Encik Wahiduddin, terima kasih, pantau saya ya, memang ketar. Pertama tu lah, selepas tu tak ketar lah. Ya, pertama dia pantau Tuan Haji LY Baidu Ari Rosman ya, LY Baiduri. Masa tahun 2017 dia datang pantau saya untuk guru cemerlang. Tapi lepas Cik Wahiduddin menggalakkan saya apa semua, saya memang buat yang terbaik lah. Ya, memang galeri muzik tu kalau saya share gambar memang cantik lah ya. Dan masih lagi kekal sebagai daerah. Dan saya tak sangka, saya mohon belajar. Saya ingat selalu saya kata takkanlah tak bagi peluang kepada orang kurang upaya. Saya nak belajar sangat. Ya, alhamdulillah dapat saya di Tengku institusi perguruan Tengku Ampuan Abzan
2011. Saya nak sangat belajar, ya. Dan saya dapat, masa tu saya masih lagi nasyid. Okey, saya dah belajar apa semua. Okay, next. Baik, 2012 saya dalam belajar ya. Macam-macam buat. Banyak benda yang saya buat ni, bukan setakat muzik ya. Saya bermain kompang di daerah Bentong ni, mana kutip duit dengan budak, orang bagi letak tabung ni. 1 tahun boleh masuk 5,000. Lepas tu kelab muzik lah paling kaya masa tu. Kalau jamuan akhir tahun ke apa. Ya, memang seronok. Dengan muzik memang seronok. Bukan setakat apa, ada jamming, band, gitar, live band semua lah. Ya, 2013. Ya kan, 2013 ni saya masuk RTM di bawah Galeri Nasional slot ya. RTM datang, lagilah apa 2014 masih lagi SU Penata Daerah, lama saya pegang. Dan masa ni saya masih belajar. Saya tumpukan pada pengajian lebih sikit. Saya nak habis, dan pada 2012 saya dapat anugerah khas Pena Convocation Institut Pendidikan Guru ya, 2015 ya. Dan masa ni lah anak murid yang saya ajar, yang saya ajar memang rapat, ketua kepada kelab muzik ni, dia rupa-rupanya dia yang menyanyi choir untuk saya masa slot saya tu. Dialah yang mengangkat saya ke atas pentas, anak murid saya ni. Ya, Ayub Shah ni. Dia mengangkat ke atas pentas. Orang terkejut. Pensyarah lain kata, cikgu awak je, cikgu saya pada sekolah rendah. Memang saya rapat sangat dengan dia sampai sekarang. Bila dia dapat posting dia beritahu, bila dia dapat matab dia beritahu, ya. Nak kahwin pun beritahu semualah, ya. Okay. 2016 masih lagi, dan saya dapat satu ni mengajar sejarah. Saya buat galeri sejarah ya. 2017 projek mural, lorong PPDA boleh tengok dalam Facebook untuk projek mural saya ya. Saya buat. Sekarang ni saya pegang untuk PPDA, dan insya-Allah saya nak buat satu kelainan pada PPDA pada tahun ni, insya-Allah. Lepas tu 2018 ni pun tak tahu sebab saya terlibat dengan NGO ya. Saya terlibat dengan Perwira K9, masa tu Ras Adi Barazi jadi pengerusi. Saya terlibat dengan PSPT, Persatuan Spiner Pantai Timur. Dia banyak NGO, dan pada 2018 tu Kerajaan Negeri Pahang telah bagi satu anugerah ya, anugerah luar daripada bidang guru, iaitu anugerah OKU Cemerlang Negeri Pahang. Ya. Terima kasih untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan pada masa 2018 juga saya dianugerahkan Perkhidmatan Cemerlang sekali lagi. Alhamdulillah. Okey. Sama lagi ni Puisi Kelab Muzik dan Kelab Waris Sejarah tu. Okay, next. Okay, 2019 secara tak langsung masa tu di bawah Menteri Pendidikan ya, Dr. Mazli Malik ya, saya dilantik menjadi Duta Guru Nadi Negara ya. Makin melebarkan sayap ya, saya berkenal dengan Cikgu Halimi, Cikgu Cikgu Perak yang YouTuber tu, Cikgu Romi ya. Jadinya ramailah kenal, power-power, banyak benda saya belajar di sini. Masa Duta Guru Negara sampai sekarang, bila ada masalah apa ke, geng ni lah yang memang bagi semangat, bagi jalan, membantu sangat ya, Duta Guru Nadi Negara ni. Okey, lepas tu ni anugerah Cemerlang Negeri Pahang, anugerah emas ya. Masa ni saya jumpa dengan Sazwan, aku Tamiah, saya dapat 3. Saya sikit lagi, dia risau dah kan. 3 pasukan kita anugerah emas masa ni. Seronok sebelum PKP lah, sebelum wabak ni ya. Pertandingan Asian Games saya juga terlibat dengan OKU punya pertandingan ni. Saya juga atlet Paralimpiad masa tu. Saya main bowling ya, ke peringkat kebangsaan. Saya juga sekarang ni saya main catur pula untuk Negeri Pahang. Jadinya masa Asian Gaming tu dapat kedua negeri dan kami pergi ke kebangsaan. Jadinya dia kebangsaan lagi lah part ni. Okey, 2020 saya masuk TV3 ya. TV3 ni memang saya suka sangat berita utama, dan paling saya suka ialah majalah TV3. Saya memang berhasrat sangat nak masuk majalah TV3 ni, satu slot pun jadilah. Ya, sebab saya suka ni download majalah TV3 punya. Ya. Jadinya saya masuk tahun lepas 2020 slot untuk cikgu PKP PDPR ya. Okey. Dan secara tak langsung bila saya dapat beberapa anugerah ni ya, saya fikir tak boleh untuk saya saja. Saya kena membela rakan-rakan saya yang lain, yang guru kurang upaya ni. Saya tengok ada yang down, ada apa, saya kumpulkan, saya nak dia orang sama-sama. Kita sama-sama ya mengharungi dunia pendidikan ni ya. Jadinya saya tubuhkan Perhubungan Kelab Guru OKU Malaysia, dan alhamdulillah sesiapa yang orang kurang upaya, pendidik, tak kira lah,
bukan bawah kerajaan tadika ke apa, syarah ke apa. Malahan dalam tu pun ada profesor Profesor Zaidi Embong, dia UTHM masuk, ya. Dia masuk ke dalam ni, rasa kerdil. Dalam tu pemikiran hebat, ya, macam-macam ni. Dan pada tahun 2020 juga kami anak Felda, satu pembananan Felda telah menganugerahkan saya sebagai guru kreatif 2020. Dan seterusnya saya buat satu lagi buku bersama kawan-kawan, Pendidik Malaysia Bangkit Gagah Dikecam Tidak Koyah, yang baru ni. Dan buku yang sebelum tu 2019 tu ada satu buku, Cikgu Ikan Singgang, bersama program karyawan guru. Sekarang ni saya tengah membuat buku motivasi yang memang saya sendiri. Saya memang nak keluarkan buku sendiri yang memang tebal, yang ada muka depannya saya dengan kursi roda. Sekarang ni saya sedang menyiapkan lagi untuk ni, dan dalam itulah saya akan kongsikan segala apa saya buat. Jatuh bangun saya, sedih macam mana pun, demam, sakit, orang lumpur ni bukan boleh duduk lama, dapat kudis tekanan, nak buang air payah, nak buang air besar pun payah, kaki pun kecil, saya tak malu nak terangkan, penuh dengan apa. Kadang-kadang bila apa saya pun, pihak sekolah bagi boleh bawa satu sofa yang buruk yang pada rumah saya ambil untuk saya baring sekejap supaya dapat merehatkan pinggang ni. Okey. Ini antara keratan ni, almarhum Sultan Faham, dia bagi anugerah tahun 2005, anugerah khas. Itu paling membakar semangat saya, dan saya berhasrat juga dapat jumpa pula anak dia. Setakat ni saya tak jumpa lagi anak dia. Hari tu dia ada datang masa orang kurang upaya rumah terbakar, tapi saya ada hal lagi tu. Okey, jadinya ini isteri saya, Saya OKU, saya ingat tak ada orang nak. Macam mana dah Allah bagi 26. Alhamdulillah. Saya boleh ke mengorat naik kursi roda ni kan? Hampir boleh. Jadi macam mana adalah kawan-kawan saya bertanggungjawab, cikgu-cikgu, kata okeylah kan, kita pun apa dia hampir tak jadi nak kahwin juga, tapi mak ayah dia, mak mentua saya memang memahami. Arwah mak mentua saya dah tak ada. Dia yang terima sangat saya tak adanya. Jadinya saya sempatlah berbakti pada dia, dan saya akan janji jaga anak dia dengan baik, apa dia nak ikut, nak bunga belilah, nak tu apa, itulah. Itulah segala anugerah tu. Next. Ini keratan-keratan akbar daripada utusan Ustaz. Inilah pendorong semangat. Ini tak kira masa, sentiasa di sisi saya. Nak mengorat lain pun tak lepas. Saya gurau je. Memang inilah orang yang bertanggungjawabnya. Alhamdulillah. Yang memang saya kahwin tu lagilah makin kasih seorang isteri. Okey, next. Okey, ni galeri pertama muzik, salah satu galeri pertama muzik di Malaysia saya rasa. Kuala Rendah. Kami buat ramai-ramai. Terima kasih untuk cikgu. Guru besar, pentadbir, memang dia tu pengurusi PIBG tu dah arwah dah dia. Al-Fatihah untuk dia, dan meninggal banyak jangan jasa Anwar Darus ni. Okay, next. Okay, ni kami mengiktiraf masa tu. Ada Mawi tu. Ini ada Mawi masa ni. Saya memang terlibat dengan program OKU Satu Malaysia pergi masa ni, terlibat. Masa yang bagi anugerah ni masa tu Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja, Nara Diraja. Okay, next. Okey, ni kawan saya di SK Indra Mahkota, dia buta tapi semangat. Saya memang tabik lah. Dia memang antara yang terbaik lah pernah saya jumpa guru kurang upaya di Pahang ni. Next, okey. Okey, ni saya dapat anugerah yang pada tahun 2018, PPD yang sentiasa menyokong dia. Yang belakang tu dah pencen dah, PPD yang depan tu dah pencen dah, yang tu pun dah pencen dah. Dia tinggalkan amanat, kita buatlah mana yang patut. Okay, next. Okay. Baik, ini surat khabar Cina, surat khabar India tak masuk lagi. Macam-macam surat khabar Cina tu ada lah. New South Sampau, New South Sampau, saya tak kata sebut ni. Nanyang Siampau. Betul lah Cikgu Kang, betul. Nanyang Siampau, betul. Yang tu Chinese Press. Cikgu Kang kena baca. Chinese Press. Cikgu
Cikgu Kang kena baca sikit kat kita orang tu. Apa tu? Okey, yang tu maksudnya halangan, bukan menjadi yang orang kata tercantas untuk berusaha lebih ke depan. Tengok ni. Betul. Alhamdulillah kita ada Cikgu Kang. Kita translate kat kita dialog. Kata-kata motivasi juga ya dalam tu. Alhamdulillah. Okay, next. Banyak lagi kelatan ni, tapi dia lah ni bagian mati hidup semula memang betul pun. Kalau ikut dia, masa saya jatuh pokok tu memang saya rasa nak pengsan, aku nak mati, tak tahulah. Tiba-tiba Dia ada macam mana Ri? Dia awak panjat ke saya apa panjat pokok macam mana cerita? saya pergi dengan masa tu bakal Abang Ipar lah. Dia panjat pokok manggi, saya panjat pokok ni. Sebenarnya dia suruh tebang pokok tu daripada bawah. Tapi bawah tu patah, saya jatuh terus. Tiba-tiba saya tak ada rasa. Saya rambut belakang berpeluh, saya ingat darah. Kenapa kaki tak ada rasa? Rasa macam nak mati, sesak nafas. Saya tengok atas ingat mak ayah je. Jadinya saya jatuh dengan parang. Sebab parang tu satu sekali saya dan sepak parang tu. Kalau saya jatuh betul, parang tu sama dengan saya. Jadinya rasanya tak ada dah saya kat dunia ni. Lepas tu bila saya nak pengsan ni, ada tak tahu pokok ke tampar ke apa kan. Tampar, kita tu terbangun. Saya tak pengsan sampai ke klinik. Daripada situ nak keluar payah. Pakai kayu, masukkan saya dalam kain plekat, gedong, bawa keluar hutan. Jadi itulah kisah dia. Saya tak mau, bila ingat malam takut. Duduk dah lah jauh pada orang. Okay, next. Okay, next. Baik, inilah saya guru muzik, recorder yang alat-alat muzik tu Okay, banyaklah benda-benda yang saya buat. Boleh tengok dalam YouTube dalam saya punya Facebook Club Music saya ada Facebook Club Music, Club Sejarah, Sahabat PPD ASKM 2. Saya juga alumni sekolah, menjaga alumni ni. Saya juga buat page untuk orang kurang upaya Felda, page guru OKU Malaysia, page macam-macam lah saya buat. Memang Tunjukkan terbaik. pada orang yang OKU ni boleh. Sebab saya berpegang macam ni. Bila saya nak kerja gitu, seorang cakap, awak bila-bila boleh kena buang. Macam ni susah lah. Saya ambil kata tu sampai sekarang saya takut. Bila-bila boleh kena buang, nak kampus pula, nak kerja apa, nak makan apa dan keadaan apa. Sampai sekarang saya masih takut. Walaupun orang cakap, awak ni takut sangat perkataan tu. Bukan takut. Kita sayang kerja. Kerjalah sebaik mungkin. Kerana dengan kerja itulah yang boleh mengubah kehidupan kita tahu. Daripada tak ada apa, kita boleh memiliki ada rumah sendiri, ada kereta sendiri. Benda-benda tu tak akan hadir kalau kita tak kerja dengan baik. Itulah macam kita guru memang kita tengokkan sebanyak akan berjaya sebab apa yang kita beri ni sampai ke akhirat. Untuk murid walaupun muzik. Ada nasyid banyak kata-kata baik untuk mereka, untuk sasiah diri mereka, bina diri mereka daripada mereka tak dibagi harapan ni. Kau tak boleh ni. Bila masuk muzik, boleh. Budak ni kata tak boleh menyanyi. Boleh menyanyi, kita buat. Cari congkir bakat, tak boleh ni kita buat. Yang tu tak boleh ni kita buat ni. Inilah kehidupan seorang guru Tapi yalah, dalam keadaan yang sekarang ni kesihatan penting lah. Jangan sampai kita stres. Itulah. Okay, next. Okay, ni guru berhati wajah ni. Metro. Okay, next. Okay, inilah anak-anak murid generasi emas saya. Sekarang kebanyakannya semua ambil muzik. Saya sangat sayang mereka. Saya memang tak ada anak. Saya anggap mereka macam anak saya. Sampai ke besar pun. Nak ada yang nak beli motor, pinjam duit saya bagi je. Payah berbahan. Macam tu dengan adik saya. Apa orang nak pakai. Cakap tak cukup, tak ada duit. Cakap kat cikgu. Saya tahu anak murid saya bukan senang. Kami orang Felda, orang kampung. Time 2010 ni nampak macam berisi sikit ni. Ini berisi lah. Dah berisi. Balik berisi. Ni kurus sikit lah. Okay. Ni kurus balik lah sikit. Tak tahu lah lepas ni kan. Belum post ni kurus balik lah. Okay, next. Baik, inilah kelab muzik saya. Saya sangat sayang kelab muzik ni. Andai kata kalau saya bertukar satu nanti, saya nak ada yang menyambung warisan kelab muzik ni. Itulah mungkinlah, manalah tahu kan. Saya juga memperjuangkan pertimbangan allowance khas kepada guru kurang upaya. Tak ramai pun kalau di Malaysia ni, apalah kata KPM dengar suara kami seperti guru pendidikan khas ada allowance 200.5, apalah kata kurangkan bebanannya. Kami beli beg buang air macam-macam ubat-ubat.
yang kami beli untuk ni malah saya tunjuk kan berapa kan. Lepas tu saya pula juga minta lah buatlah penilaian khas kepada guru kurang upaya. Ya janganlah samakan kami dengan guru yang ni tak termampu di kami ya. Sebab kami ni kalau dia buat sekali, kami buat 2 kali. Ya. Macam itulah kalau boleh kan sebab kami dah memang orang kurang upaya ya. Memang upaya tu tak ada. Tapi semangat tu ada. Ya. Itulah saya berharap itulah saya memperjuangkan inilah tu saya tubuhkan guru OKU Malaysia ni. Supaya 2 perkara, yang pertama ni penilaian tak dapat lah tak apa. Yang penting penilaian khas untuk guru kurang upaya. Ya. Pada saya barulah kita terasa kita ni berada di dalam dunia pendidikan ya, dihargai ya, ibarat pokok ya. Kalau kita tak disiram, tak disayang, tak dibelai, tak dijaga, kita akan tak tumbuh subur. Ya, kita mesti silap mati pun. Tapi kalau kita dijaga, kita dihargai ya, apa yang kita buat, insya-Allah kita akan tumbuh subur lah. Macam itulah. Okay, next. Okey, cacat ni ya, bagi orang kurang upaya, cacat ni bukan penamat hidup ya. Bila saya pernah duduk di hospital ya, kebanyakan ialah mak-mak motor, naik motor accident ya, cacat, lumpuh. Saya pernah jumpa macam-macam orang ya. Saya juga dilantik sebagai kaunselor ward K9 ya. Bila doktor kata, "Uzari datang, kita ada seorang ada pesakit ni memang terlalu down. Saya nak minta awak tolong saya." Sebab saya walaupun saya seorang doktor, saya tak mampu nak ceritakan pada dia. Awak rasanya. Awak yang merasainya. Jadi macam-macam dah. Dengan saya jumpa dengan orang yang dah ada cucu pun menangis tiap-tiap malam bila dia jatuh daripada bumbung rumah. Macam-macam budak darjah 4, adik tarik sejadah terpelanting lumpuh, yang tu saya tak mampu nak bila dia minta kaki dia. Jadi memanglah siapa-siapa pun akan menangislah dengan apa yang bila di hospital ni, semua kita akan insaf. Okey, itu gambar saya dengan isteri saya ya. Masa menggenggam ijazah, insya-Allah akan datang ni ya. Saya berniat kalau boleh terbiarlah sampai InsyaAllah. PhD insya-Allah. Dr. Uzairi insya-Allah. Yalah, itu saya berapa nak bagi semangat pada guru-guru lain ya. Ada peluang, paling penting duit lah. Kalau ada duit, belajarlah. Sebab saya rasa walaupun master tu tak ada lagi kan gaji apa semua, tapi benda yang kita dapat kat situ ya, bila saya masuk bidang perusahaan pendidikan, banyak benda saya dapat tahu. Ya, barulah saya betul satu nanti mana lah tahu boleh jadi pentadbir pula ya. Saya nak buat yang lebih baik ya. Sebab kita hidup ni kita kena siasa ada kemajuan. Kalau kita ditakut yang tu je, di tahap yang tu je, kita makin lama dia akan macam membunuh sebenarnya. Ya, okey, next. Okey, ini saya ceritakan ya, masa di Jabur ya. Saya nak pergi ke sekolah tu, saya akan terpaksa melalui jalan yang penuh dengan tahi lembu. Saya elak-elak macam mana pun mesti kena ya. Jadi bila sampai, saya akan pergi ke pilih untuk basuh tayar saya. Kadang-kadang jaga tolong basuh. Itulah mula-mula masa saya duduk di SK Jabur tu, memang tengah panasnya, batu kerikilnya situ ya. Macam mana kita nak sampai ke sekolah tu, bukan kursi roda automatik. Kursi roda manual yang kita kena tolak. Ya, kadang-kadang budak cakap, "Cikgu saya nak tolak." Alhamdulillah, kalau sempat dengan budak tolak. Ya, tapi budak ni tolak faham lah, dia nak tolak laju je. Kadang-kadang sampai tolak kiri kanan main. Dia je. Dia nak pacak pula cikgu dia kan. Memang saya boleh pacak saya boleh pacak kursi roda tu, boleh wheelie. Tapi yalah, boleh wheelie. Cikgu wheelie. Sonok. Cikgu wheelie. Pernah terjongkang ya. Sampai budak ingat cikgu gurau lagi. Dan cikgu dah memang terjongkang, dah terbaring dah. Jadinya dia gelak, cikgu tak gurau dah ni. Jadinya itulah ya, di Jabur tu memang sungguh banyaklah cabaran dia masa penempatan pertama. Pengalaman dah. Next ya. Okey, inilah ya. Sukan sekolah pun ya. Saya sukan macam orang sihat. Ya. Saya swastakan sukan, buat bendera, buat baju. Sekolah ada baju, saya buat lagi baju ya. Sampai Johan Rumah Hijau. Saya sayang sangat budak-budak ni, saya bentuk dengan keyakinan diri, bersukan sama-sama
Ya, saya menjerit kat situ. Kena tangkap jantung. Mahu. Ya, kadang-kadang orang kata, "Ui, beria cikgu ni." Lantaklah mak bapak lah alas sukan sekolah tu pun daripada tahun 2017 tu macam saya buat satu perubahan yang mendadak je. Buat stiker, buat macam logo untuk pasukan tu. Jadinya semua ikut. Lalas Power. hijau balik yang kalah. Naik kalian. Okey, okey next. Okey, ni masa saya sambungnya OUM. Alhamdulillah bagi peluang tu. Memang ayah saya ni paling sedih satu lah. Susah nak dia bagi kursus sebab tempat tak sesuai. Takkan nak tidur apa semua kan. Saya nak sangat bagi kursus. Sebab apa? Benda-benda ni menambah kawan, menambah pengalaman. Tapi yalah tempat tak sesuai kita faham. Kadang kata, ayah cikgu nak pergi sini lah. Saya pun terimalah. Kebanyakan saya belajar pada YouTube. Saya belajar daripada pembacaan yang saya baca di ni lah mana-mana ni kan. Nak tahu saya baca gitulah. Okey lah. Okay, kita pergi laju sikit ni, kita ada 3 lagi slide. Okay, seterusnya. Okay, ini saya dapat ya. Saya sebagai Ketua Persembahan Petro Degi 2019 Johan Peringkat Kebangsaan. Ya. Alhamdulillah. Kalau tengok YouTube, memang power. Ada. Apa ni? Amandra punya lagu. Kami ni lah. Okay, next. Okay, ini untuk PDPR masa di Metro tu ya. Dia cerita sikit. Okay, next. Okay, dah habisnya ni ya. Walau sesuka mana perjuangan, ia tak akan bermula dengan usaha yang tanpa putus asa ya. Letih ke apa ke, jika getar berdoalah kena dengan doa itu adalah doa yang paling mustajab. Okay. Okay, yang ni lah slide yang terakhir. Okay, alhamdulillah. Habis dah slide kita. Habis. Okay, tadi saya sempat cakap dengan Cikgu Zairi ni. Dia kata sekarang master dia ada sikit lagi, betul ni? Sikit lagi, 2 sem lagi. 2 sem lagi. Lepas habis master, dia akan insyaAllah dia kata dia nak teruskan ke bidang PhD lah. Bersama ke PhD, kita doakan kepada Cikgu Huzairi kita. Okay, untuk menjadi Dr. Huzairi. Lepas ni kita nak jumpa Cikgu Huzairi sebagai Dr. Huzairi yang sihat tubuh badan. InsyaAllah saya cuba untuk mencapaikan ya, untuk diri dan anak murid. InsyaAllah doakan. Saya sebagai seorang guru muzik yang first yang saya pernah, masa tu saya cipta WhatsApp lah. Saya kenal Cikgu Zairi ni daripada Cikgu Adi Negara, di Wira Negara. And kenal macam tu lah WhatsApp kan. Lepas tu and then jumpa tahun lepas tahun 2019 hari 2019 memang isi saya cakap, itu cikgu kan Cikgu Adi Negara ke? Awak nak lawan keyboard dengan dia ni kan? Memang goyang lah. Itulah insyaAllah. Tapi daripada start tu kami berkenalan sampai sekarang. Still contact. Kita contact. Apa masalah kita kongsikan. Alhamdulillah kita memajukan. Patut tahun ni saya ada Google Meet keyboard Negeri Pahang. Tim kena bagi kawan lah. InsyaAllah. Okay, sebelum kita nak tamatkan lagi, kita ada lagi beberapa minit ni. Saya nak jemput cikgu-cikgu yang berada bersama kita di konti ni. Okay, kita bagi kepada Cikgu Nur Fatimah untuk bercakap sikit, sepatah dua kata. Lepas tu Cikgu Tina dan Cikgu Kang. Terima kasih kepada penceramah kita pada kali ini ya. Okey, Cikgu Huzairi tahniah sebab memberikan satu inspirasi kepada kami semua yang sangat bermakna untuk saya dan juga para penonton Okey, untuk para penonton yang beriman juga kita dah dengar lebih setengah jam cerita penghayatan manfaat yang diberikan oleh penceramah kita dan juga moderator Kesihatan adalah anugerah yang sangat indah, anugerah yang Allah bagi sangat indah. Jadi jagalah kesihatan, jagalah hubungan bersama kita, ibu ayah, adik beradik dan yang telah pun banyak berkorban
sangat menyentuh hati saya pun dah macam syahdu sangat tak mampu nak cakap banyak. Cuma saya berdoa kepada Allah agar memanjangkan umur kita semua, memberi kesihatan kepada cikgu yang ada di dalam konti dan juga semua para penonton insya-Allah. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya serah pada moderator. Okey, kita pergi kepada Cikgu Tina pula. Baik, terima kasih Cikgu Syazwan. Tahniah dan syabas diucapkan pada Cikgu Zairi kerana bersama-sama dalam tim motivasi WOW, tim bimbingan dan kaunseling. Terima kasih kerana memberi inspirasi. Apa yang saya dapat kutip adalah hikmah di sebalik ujian. Semua orang akan melalui ujian ini dan kita sambut ujian ini sebagai cabaran. Maknanya masa mula-mula mendapat ujian, semua orang akan merasa beban yang sama, beratnya melaluinya. Tetapi itulah saat ujian yang bagaimana cara kita nak menyambut ujian itu. Dan Cikgu Zairi, tahniah, dalam tempoh 2 tahun sahaja telah boleh bangkit supaya tidak terus down. Jadi sekarang saya tengok Cikgu Zairi selepas bangkit, U-turn semula, dan sekarang saya nampak Cikgu Huzairi dengan kukuh, dengan kuat jiwa raga memberi pula inspirasi kepada orang lain, terutama sekali saya dan semua yang insya-Allah cukup sifat fizikal tetapi mungkin kekuatan jiwa itu perlu digilap semula. Jadi kepada semua penonton dan saya sendiri, kepada semua, marilah kita ambil cerita Cikgu Zairi ini sebagai satu inspirasi untuk kita membangun semula, terutama sekali apabila saat diuji, dan kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya apabila kita diuji, kita sebenarnya Allah sedang menarik kita supaya lebih hampir kepada Allah. InsyaAllah apa yang Allah beri itulah yang terbaik untuk kita. Terima kasih sekali lagi Cikgu Zairi, Cikgu Syazwan serta rakam tim serta semua yang menonton pada petang ini. Kembali kepada Cikgu Syazwan selaku moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Tina. Okey, kita pada yang terakhir Cikgu Kang yang berada di konti. Silakan Cikgu. Ya, okey. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan tahniah juga saya ucapkan kepada Cikgu Huzairi. Okey, memang semangat Cikgu Huzairi ni saya kagum dan boleh jadi sebagai contoh kepada semua lapisan, terutamanya saya rasa untuk pelajar ataupun murid yang cepat patah semangat. Okey, saya cubalah memberi cabaran kepada penonton. Kalau yang pelajar yang cepat patah semangat, okey, Cikgu Huzairi boleh. Kenapa anda tak boleh? Ya. Jadi kita pegang kepada prinsip bahawa kita cuba. Selagi kita mampu, kita cuba. Saya rasa kejayaan itu memang di depan kita. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua cikgu yang berada di konti dan terima kasih tak terhingga kepada kita punya penceramah Cikgu Muhammad Huzairi bin Haji Ahmad. Okey, sebelum kita nak tamatkan sesi kita, sebagai tanda perhargaan kerana bersiaran melalui channel Akademi YouTuber, marilah kita like, share dan subscribe channel Ayu sekarang. Okey, nampak butang yang warna merah kat bawah tu? Okey, tekan sampai jadi warna kelabu. Tekan sampai jadi warna kelabu. Okey, untuk tanda perhargaan kepada kita. Okey, sekali lagi saya memohon maaf atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang saya mengendali majlis pada petang yang barakah ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan segalanya yang kurang daripada saya. Cikgu Zairi, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Ada masa lepas COVID kita boleh mengetih kot kan. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Tina, Atas sepatah dua kata daripada Cikgu Huzairi, last. Last sekali. Apa kata-kata Ya, terakhir? atas dua kata, kata terakhir. Okey, bagi saya guru ni adalah amanah ya. Amanah yang diberi pada kita untuk membentuk ya. Membentuk, mendidik ya, dan kita memang terdidik, jadinya jalankanlah amanah tu dengan sebaiknya. Bagi OKU ya, di luar sana anda boleh
Ya, guru-guru OKU yang lain. Kita mampu sebenarnya. Jadi, berusaha dan apa-apa masalah, PM dan jumpa lagi. Apa-apa, ingat walaupun kita kaki tak ada ke, mata tak ada ke, Huzairi pernah kata kat saya, kaki saya tak ada ni, macam mana nak bergerak kan? Okey, semangat jangan patah. Semangat teruskan pengembangan. Pada kita yang normal ni lagilah. Saya memang inspirasi saya kalau saya cakap pasal Huzairi, memang dia punya level momentum dia tinggi lah. Sebab dia kurang OKU, orang kurang upaya. Dia bukan orang kurang upaya, saya rasa. Dia lebih upaya daripada kita. Dia luar biasa. Dan sangat wow. Orang kelainan Ah, upaya. Sebenarnya Banyak upaya. ada satu statement daripada Datuk Rasadi Barazi, kita punya senator OKU. Dia kata tak boleh guna orang kelainan upaya tu. Mesti kekalkan orang kurang upaya tu. Kekalkan. Kekalkan. Ya. Tapi pada saya, kita boleh ubah kepada orang kuat usaha. Yes. Orang kuat usaha. Betul. Okey, ingat semua orang kuat Betul. usaha. Setuju tu. Setuju. Okey, akhir kata kita ucapkan sekali lagi selamat tinggal kepada semua. InsyaAllah the next program, dan apa-apa pun selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua muslimin dan muslimat di sana. Okey, selamat. Kita nak jumpa bulan Ramadan yang terdekat ni, kita doa banyak-banyak supaya kita semua sihat dan terhindar daripada COVID-19 dan menjadi seorang guru yang wow, yang awesome macam Cikgu Huzairi. InsyaAllah. Okey semua, thank you. Amin. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.